Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong mutekan awak punya mikrofon. Salam sejahtera, salam SKC Kelana di hatiku. Salam ADC 2.0, ambil peduli, bina hubungan cipta kejayaan. Salam 4I, ikhlas, ihsan, itqan, istiqamah, Absam Abnagari. Selamat datang ke kursus kepimpinan pengawas 2021 secara maya. Yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Kelana Encik Amin Fikri bin Isnin, yang dihormati Pengaras Badan Pengawas Sekolah Ustazah Syarira, yang dimuliakan barisan penceramah undangan kita pada malam ini, serta seterusnya yang diraikan dan dikasihi anak-anak pemimpin sekolah merangkap pengawas sekolah 2021 sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Suzairi bin Abdul Rahman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama tanda tangan untuk aminkan doa yang akan saya baca. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk menghadiri kursus kepimpinan pengawas SKC Kelana pada malam ini secara tadi sidang. Ya Allah, ya Qahhar, ya Jabbar, jadikanlah badan pengawas SKC Kelana ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional, bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran dan tenaga sebagai sokongan ke arah membantu meningkatkan kelancaran pengurusan unit pengawas di SK Sri Kelana. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini, barisan pengawas akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ketabahan yang padu dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini, sekaligus menjadi pengawas yang cemerlang, terbilang, pengawas yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi. Seterusnya mampu melahirkan barisan pengawas yang berketerampilan dan berwibawa. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiaslah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'asuma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Suzairi bin Abdul Rahman atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis meminta semua hadirin hadirat untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Semua diminta berdiri.
Terima kasih, semua boleh duduk. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Encik Amir Fikri bin Isnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Universiti Sri Kelana untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Nabihah selaku pengurusi majlis kita pada hari ini yang berusaha Barisan Guru-Guru Perlawanan Kanan, yang berusaha guru-guru Sekolah Kebangsaan Sri Kelana serta AJK Badan Pengawas Sekolah Kebangsaan Sri Kelana tahun 2021, serta yang dikasihi sekalian murid-murid Sekolah Kebangsaan Sri Kelana selaku pengawas Sekolah Kebangsaan Sri Kelana yang telah dilantik untuk mengalas tugas tahun 2021. Apa khabar semua? Sihat? Sehat. Okey, baguslah. Okey, bagus. Saja je cikgu tanya tu sebab aku cikgu tahu mesti akan jawab macam tu. Okey Jadi alhamdulillah semua sihat dalam keadaan sihat sejahtera dalam sentiasa dalam rahmat lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita bersyukur kepada Ilahi kerana masih lagi dia berikan peluang dan kesempatan dapat bersama-sama kita dalam majlis kepimpinan pengawas. Untuk makluman semua, badan-badan pengawas yang lain telah pun melaksanakan program kepimpinan dan badan pengawas merupakan badan yang terakhirlah yang akan melaksanakan program kepimpinan yang telah dijadualkan sepatutnya kita bersemuka. Tapi apakan daya, kita hanya mampu merancang tapi Tuhan saja yang menentukan. Dan alhamdulillah walaupun dalam keadaan PKP dan kita dalam atas talian masih lagi berjaya kita laksanakan program kita pada hari ini. Jadi pertama sekali cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada jawatan kuasa badan pengawas dan guru-guru penasihat kerana telah bertungkus lumus berjaya melaksanakan juga program kita secara atas talian. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi dan juga menerangkan tentang bagaimanakah seorang pemimpin selaku pengawas dan juga pemimpin di sekolah menjadi role model yang terbaik serta mampu memimpin rakan-rakan kita di sekolah. Dan kita kena ingat pengawas dilantik bukan kerana mereka ni pandai. Bukan kita lantik pengawas ni seorang murid yang baik. Tidak semestinya. Kita lantik pengawas ni kerana dia ada nilai-nilai pemimpin. Nanti Cikgu Yus akan terangkan, penceramah kita akan terangkan lebih mendalam apakah yang dikatakan sifat pemimpin. Jadi kita melantik pengawas-pengawas ni supaya kita dapat mendidik dan mencokil bakat kepimpinan seawal peringkat sekolah rendah lagi. Jadi seorang pemimpin hendaklah menjadi menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan mereka yang lain. Seperti yang cikgu cakap hari itu dan cikgu maklumkan sewaktu pelantikan pengawas, pengawas mesti jadi orang yang pertama. Orang yang pertama menjadi orang yang pertama, sekali lagi cikgu cakap, menjadi orang yang pertama menyiapkan kerja rumah. Masuk dalam Google Meet. Kehadiran mesti penuh. Lepas tu membantu guru. Menenangkan murid-murid yang lain. Itu contoh-contoh kepimpinan dan pengawas yang kita perlukan. Bukan hanya tangkap orang, bukan hanya cari salah orang, tetapi menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan yang lain. Contohnya sekarang, siapa di kalangan pengawas yang minggu lepas dia dapat sijil? Sijil apa? Sijil kehadiran penuh. Sijil kehadiran penuh PDPR. Jadi pengawas patutnya yang dapat.
lebih banyak daripada murid-murid yang lain. Menjadi contoh kepada rakan-rakan bahawa perlunya kita mengikuti kelas PDPR. Lepas tu yang kedua, pengawas mestilah jadi orang yang paling banyak baca buku. Bila kita bentang je maklumat murid dalam program nilam, pengawas orang yang pertama sekali paling banyak baca buku. Itu yang sepatutnya. Faham tak? Sekarang tanya diri sendiri, jangan jawab dengan cikgu. Tanya diri sendiri, berapa banyak buku dah kamu baca? Dah sebulan kita PKP ni. Dah berapa banyak buku yang kamu baca? Dah berapa banyak catatan yang kamu buat dalam IQ Nilam? Link Nilam. 4 teratai cikgu rasa, Mr. Ponaya, hari-hari masukkan berapa orang baca buku, berapa orang baca buku link Nilam. Betul tak? Ada kan murid 4 teratai kat sini, cikgu tengok dekat dalam grup 4 teratai tu, cikgu Mr. Ponaya tu masukkan supaya kamu sentiasa. Jadi kamulah orang yang pertama sepatutnya mengisi data nilam. Itu contoh-contohlah antara kepimpinan yang sepatutnya ada dalam seorang diri pengawas. Kan cikgu pula cakap banyak-banyak, nanti kan cikgu pula bagi ceramah. Cikgu Yus tak nak, senyap je pula kan. Nanti masa dia bagi ceramah dah habis tak. Jadi itu yang cikgu nak ingatkan kepada murid-murid selaku seorang pengawas di Sekolah Kebangsaan Sri Srikana. Bukan tangkap orang. Faham tak? Bukan marah orang. Bukan catatkan nama murid yang salah je. Bukan tolong cikgu je. Tetapi menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan yang lain. Itulah dia harapan cikgu-cikgu dan juga warga Sekolah Kebangsaan Srikana agar murid-murid yang dilantikkan menjadi pengawas ni melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang diamanahkan. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid-murid yang berada bersama kita pada malam ini. Ini menunjukkan bahawa kamu sangat committed. Walaupun pada waktu malam, kamu sangat committed menghadiri sesi bengkel kita ataupun perkongsian kepimpinan pengawas. Tahniah kepada penyelaras Ustazah Siti Sarira dan juga semua jawatan kuasa yang telah menjayakan program kita pada malam ini. Dan tahniah juga kepada semua murid-murid yang telah berjaya dilantik sebagai seorang pengawas. Ingat, pengawas dianugerahkan dan juga boleh ditarik balik jawatan seorang pengawas. Kalau kamu tidak menunjukkan komitmen seperti yang telah diharapkan oleh guru-guru dan juga ibu bapa. Jadi itu saja pesanan cikgu daripada kamu semua, kepada kamu semua, dan cikgu doakan kamu semua dalam keadaan sejahtera, sihat walafiat dan terhindar daripada segala wabak penyakit, terutamanya COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan dunia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkursus. Terima kasih Tuan Guru Besar atas ucapan itu tadi. Semoga anak-anak pengawas dapat menghayati dan menjadikan amanat itu sebagai kayu pengukur dalam membentuk jati diri yang mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang tinggi. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran Puan Julia, fikir pentadbiran dan barisan fikir yang lain. Majlis diteruskan lagi dengan taklimat kepimpinan slot pertama yang akan disampaikan oleh Puan Yusjilani binti Muhammad Nur, Guru Kaunseling Sekolah Kebangsaan Sri Kelana dengan tajuk Ciri-ciri Pemimpin yang Baik. Dipersilakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar, Fikri bin Isnin, para pentadbir, rakan-rakan guru dan anak-anak pengawas yang cikgu kasihi sekalian. Okey. Untuk slot yang pertama ni, cikgu akan menceritakan tentang ciri-ciri pemimpin yang baik. Okey, cikgu nak semua murid ikut lagu ni dan buat gaya. Duduk pun tak apa, tak perlu berdiri sebab kita ruang terhad.
gambar tu. Okey, itu habis lagu kita Okey, slide seterusnya. Terima kasih. Cikgu nampak ada yang duduk tegak aje. Tak buat pun tadi. Sebenarnya cikgu faham kekalangan kita pada malam ini adalah ruang kan. Kalau kita dapat bersemuka, seronok kita dapat buat aktiviti sama-sama. Okey, pada hari ini cikgu akan menyampaikan tentang ciri-ciri pemimpin yang baik, iaitu ciri-ciri pengawas yang diperlukan oleh SK Sri Kelana. Cikgu nak kamu renungkan kembali. Kenapa kamu ni dipilih? Kenapa anda dipilih menjadi seorang pengawas? Tadi ada yang guru besar sebut tadi. Adakah sebab anda lawa? Anda cantik? Anda kacak? Menyebabkan anda ni dipilih oleh guru sebagai pengawas. Yang kedua, adakah anda pandai? Adakah sebab anda ni seorang yang pandai, maka cikgu pilih anda jadi pengawas. Kena fikir Yang ketiga, adakah anda berwibawa? Maksudnya mempunyai kebolehan bertanggungjawab. Adakah anda berjiwa pemimpin? Dan adakah anda berkepimpinan? Maksudnya berkepimpinan ni, kamu mampu memimpin orang lain. Mampu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain. Ada tak sifat itu pada kamu? Okey, yang seterusnya, adakah anda pandai membodek guru? Okey, adakah anda pandai membodek guru? Bodek ni maksudnya dia buat sesuatu kerja, sebab dia nak cikgu tu puji dia. Dia nak cikgu tu ambil nak cikgu bagi dia pujian, cikgu bagi dia hadiah. Ada anda yang macam tu. Okey. Seterusnya, adakah anda ni murid yang boleh bekerja? Bila dilantik sebagai pengawas, adakah anda boleh bekerja? Okey. Okey, yang seterusnya nombor 7, adakah anda suka memerintah? Adakah anda ni seorang murid ataupun pengawas yang suka memerintah? Ataupun adakah anda anak guru SK Sri Kelana? Ada kan? Ada anak guru SK Sri Kelana, betul tak? Okey, itu antara yang sempat cikgu senaraikan sebab-sebab anda dipilih. Okey, cikgu tengok dekat chat.
ramai yang jawab dia adalah murid yang berjiwa pemimpin dan mempunyai sifat kepimpinan. Okey, nanti kita tengok ada tak ciri-ciri seterusnya Cikgu Sam? Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pemimpin merupakan seorang individu yang mana dia boleh membimbing dan memimpin. Dia boleh memberi arahan, boleh mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain ke arah mencapai matlamat organisasi. Organisasi kat sini adalah sekolah lah. Kamu ni pengawas yang boleh membimbing dan memimpin. Sebelum kita nak membimbing orang lain tu, kita kena bimbing dulu diri kita. Macam yang GB cakap tadi, kamu ni murid yang selalu datang awal ke sekolah ke? Ataupun murid yang selalu datang lambat? Kamu ni murid yang selalu masuk Google Meet awal ataupun tak pernah masuk Google Meet? Pengawas yang macam mana? Kita kat sini bila berjiwa pemimpin, mestilah membimbing dan memimpin. Bukannya pengawas ni bila dah dilantik sebagai pengawas, kamu menggunakan kuasa. Sebenarnya sudah 2 tahun kita ni tak boleh nak bertugas sangat kan, tapi kita secara online pun kita boleh tunjukkan sikap membimbing dan memimpin kita. Boleh memberi arahan, boleh mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain supaya melakukan kebaikan. Okey, seterusnya. Apa itu kepimpinan? Kepimpinan pula merupakan satu seni keupayaan atau kebolehan seseorang dalam memimpin, menguasai, mempengaruhi dan menggerakkan sumber, alat dan ahli-ahli untuk berusaha secara sukarela dan berbuat sesuatu untuk mencapai matlamat atau tujuan yang dipersetujui. Maksudnya bila kamu menjadi pengawas ni, kamu boleh mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi bagaimana? Kamu mempengaruhi orang lain melakukan kebaikan. Bukannya bila jadi pengawas, kamu suruh orang lain, mengarahkan orang lain melakukan kerja-kerja yang tidak baik. Contohnya ajak kawan datang sekolah lambat. Ajak kawan ponteng kelas. Sekarang ni PDPR pengaruh kawan mesej. Tak payahlah kita masuk Google Meet. Kita tak nak lah sebab bila kita dipilih sebagai pengawas, kita nak kepimpinan tu ada pada setiap pengawas SK Sri Kelana. Okey, seterusnya. Apa matlamat sekolah memilih kamu ni untuk apa? Matlamat untuk melahirkan pengawas yang cekap, dinamik dan berwibawa, mencapai visi dan misi sekolah dan mengharumkan nama baik imej sekolah. Seperti mana yang kita tahu, kita nak bila dilantik sebagai pengawas ni, kamulah yang paling menonjol di antara rakan-rakan yang lain yang bukan pengawas. Kamu menonjol. Kalau cikgu adakan pertandingan apa-apa, kamu yang mula-mula sertai. Macam yang Guru Besar kata, bila nilam je nama pengawas yang dulu naik, yang paling banyak membaca. Okey? Bila di mana-mana sahaja kamu boleh membawa nama baik sekolah. Walaupun dalam keadaan kamu berada di rumah, boleh kamu buat. Kamu menyertai pertandingan secara online, kamu menolong ibu bapa kamu, kamu bertanya khabar rakan-rakan yang walaupun tidak berjumpa secara atas talian. Jadi sebagai pengawas tu, semua perkara-perkara baik adalah bermula daripada kamu. Okey, seterusnya. Ini ciri-ciri pengawas idaman. Ini yang sempat cikgu senaraikan. Ciri-ciri pengawas idaman SK Sri Kelana. Kenapa cikgu sebut idaman? Sebab idaman ni adalah kehendak semua orang. Orang suka. Ciri-ciri yang ada pada pengawas tu semua orang suka. Yang pertama, yang bagaimana? Berilmu. Berilmu ni maksudnya orang yang ada pengetahuan. Yang suka belajar, suka menggunakan ilmu dengan baik. Yang kedua, seorang pengawas yang beriman dan bertakwa. Walaupun kamu jadi pengawas mungkin kamu rasa agak sibuk, tapi kamu tetap tidak melupakan solat, ibadat,
bersedekah. Yang ketiga, berakhlak mulia dan berbudi bahasa. Berakhlak mulia ni maksudnya kamu sentiasa, tak kira di mana berada, kamu sentiasa menunjukkan akhlak yang mulia. Berbudi bahasa, menggunakan bahasa yang sopan santun, menghormati orang lain, bercakap dengan lemah lembut. Berbudi bahasa, tak naklah macam bila dah jadi pengawas, panggil orang. Ada yang panggil BODOH kawan dia. Ada yang panggil dengan benda yang kasar-kasar yang tidak sepatutnya diperkatakan oleh seorang pengawas yang bergelar pemimpin. Tak naklah bercakap yang buruk-buruk, mesti tunjukkan akhlak yang mulia. Maksudnya bila kita pergi ke mana-mana, bila orang tengok je, ini pengawas kerana sebabnya dia berakhlak mulia dan berbudi bahasa. Bercakap di rumah pun dengan mak, ayah, dengan adik-beradik, sopan santun, tak ada menjerit-jerit, tak ada merungut bila bapa meminta tolong. Itu adalah akhlak mulia dan berbudi bahasa. Seterusnya, tekun dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Bekerja yang macam mana ni sekarang ni kita tak boleh bekerja kan? Bekerja di rumah, bila guru-guru buat kelas Google Meet, kamu tekun, biasa masuk. Tambah-tambah sekarang ni dah disediakan sijil kehadiran. Kamulah pengawas, sila tonjolkan diri dalam apa jua bidang yang cikgu buat secara online. Apa jua pertandingan yang cikgu buat secara online. Okey? Seterusnya, jadilah pengawas idaman yang bertanggungjawab dan amanah. Apabila cikgu menyuruh kamu melakukan sesuatu tanggungjawab, kamu melakukannya tanpa merungut, mengikut amanah yang diberi. Tak ada kamu kata, hari ni cikgu kata, Ilhan Hasif, buat kerja sekolah ni siapkan hantar hari Rabu, kemudian kamu tak buat. Bukan contoh Ilhan. Lepas tu dia kata, Adriana, buat kerja sekolah sampai siap. Jangan kamu main-main, esok hantar. Kamu buat. Itu yang cikgu nak. Seterusnya, pengurusan masa yang baik. Sekarang ni bila kita PDPR di rumah, cikgu tak naklah dengar ada pengawas yang guru kelas ke guru subjek dia kata, okey Google Meet kita pukul 9. Dia pukul 9.30 tak bangun lagi. Tak naklah macam tu. Sebab cikgu ada juga message ataupun call murid-murid untuk bertanya, adakah kamu dapat join Google Meet, dapat lakukan kerja sekolah dengan baik, emosi kamu macam mana, kan? Adik uruskan masa dengan baik. Sebab sekolah kita dah tetapkan setiap hari ada berapa subjek. Kamu macam mana nak uruskan masa dengan baik, kamu catat semua kerja sekolah yang diberikan pada satu-satu hari dan siapkan pada hari tersebut juga. Kalau kamu tangguh, makin lama makin banyak. Kalau bertangguh itu menunjukkan kamu pengawas yang tidak dapat menguruskan masa dengan baik. Dan yang akhir sekali, role model. Role model maksud dia kamu ni menjadi contoh teladan kepada murid-murid lain. Kamu ni menunjukkan contoh yang baik macam mana? Bila ada, sebab cikgu akan bercakap pasal PDPR di rumah je. Sebab kita sekarang ni dalam suasana berada di rumah kan, tak boleh nak datang sekolah. Bila dalam Google Meet kamu, cikgu suruh masuk Google Meet pukul 8, kamu 7.45 dah bersedia. Itu jadi role model lah. Orang lain kata, Syazmi ni bagus lah, dia 7.45 dia dah bersedia dah. Dia dah bersedia dalam Google Meet dah. Amanina Farhana dah bersedia. Okey, itu maksudnya pengawas semua ciri-ciri yang cikgu letakkan dekat sini. Itulah ciri-ciri yang cikgu nak. Ataupun sekolah Seri Kelana nak ada pada diri setiap pengawas dia. Okey, seterusnya Cikgu Sen. Okey, ciri-ciri macam mana kepimpinan pengawas ni? Ciri-ciri yang ada, ciri-ciri pemimpin yang ada pada kamu. Yang pertama, adil. Apa maksud adil? Adil ni maksudnya meletakkan sesuatu pada hak. Jangan pula berlaku zalim. Maksudnya contoh, bila ni kalaulah kata kita bersemuka kan,
Bila kawan sekelas kamu buat salah, kamu tak tulis nama, kamu tak bagi tahu cikgu. Tapi bila ada kawan kelas lain buat salah, cepat-cepat kamu mengadu pada cikgu, cepat tulis nama dia. Okey, itu adalah tidak adil. Jadi adil apabila kamu meletakkan sesuatu pada hak yang mana kamu rakan ataupun rakan kelas lain buat salah, kamu tetap laporkan pada cikgu. Tidak pilih kasih maksudnya. Okey. Yang kedua, ciri yang perlu ada adalah bermatlamat. Kamu ada sasaran ataupun hala tuju kamu. Apa hala tuju kamu sebagai pengawas? Kamu nak macam mana? Sepatutnya kamu ada matlamat untuk meningkatkan disiplin sekolah. Tak ada masalah disiplin apabila pengawas menjalankan tugas dia dengan bertanggungjawab dan amanah. Yang ketiga, jadi pengawas yang pandai bergaul dan berkomunikasi. Maksudnya pandai bergaul, pandai mensesuaikan diri. Kalau kawan dia tu darjah 3, dia darjah 5, macam mana dia berkomunikasi? Berkomunikasi ni cara kita bercakap lah. Jangan pula kita bercakap kasar-kasar. Tengok adik darjah 1, kita tegur dia jerit-jerit. Tengok abang darjah 6, barulah kita nak sopan-sopan. Tak boleh macam tu. Kita kena berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Yang keempat, tegas dan asertif. Apa maksud tegas dan asertif? Asertif ni maksudnya kamu mampu mengatakan tidak apabila orang lain memujuk kamu ataupun meminta kamu membuat perkara yang kamu tidak suka. Perkara yang negatif. Kamu mampu kata tidak. Contohnya ada kawan yang ajak, Syahirah jom kita ponteng kelas hari ni. Syahirah kata, tak nak, saya nak belajar. Macam tu. Aina Syahirah tanya, cikgu salin ke? Boleh nak salin sebab nanti kamu boleh baca semula. Seterusnya budaya perkongsian. Maksudnya kalau kamu suka berkongsi, apa-apa, contoh apa yang boleh kita kongsi? Ilmu, kongsi makanan, kongsi pendapat. Kongsi ilmu contohnya siapa? Ahmad Rifki. Ahmad Rifki ni anak cikgu ni. Pandai matematik. Dia boleh kongsi dengan rakan dia. Dia boleh ajar kawan-kawan dia lain. Nur Amani. Nur Amani pandai bahasa Inggeris. Boleh share dengan kawan dia. Itu contoh budaya berkongsi. Lagi kita berkongsi dengan orang lain, lagi banyak yang Allah bagi kita ilmu. Jadi jangan kedekut ilmu. Seterusnya wujud rasa kasih mesra. Maksud sayang orang lain. Sayang sesama makhluk, sayang sesama insan lain. Bukanlah sayang ni maksudnya bercinta. Sayang maksud kita tengok kawan kita, kita sayang dia. Kita baik-baik dengan dia. Okay? Sentiasa mewujudkan kasih mesra antara satu sama lain. Seterusnya sedia menerima teguran. Jadi pengawas tak boleh cepat sentak. Apa maksud dia cepat sentak? Kalau kamu buat salah, buat silap, cikgu tegur, terus merajuk, terus tak nak tolong cikgu dah. Okey, itu maksudnya tak boleh nak terima teguran. Mesti bersedia menerima teguran sebab kita tak selalunya betul apabila melakukan sesuatu tugasan. Jadi terima teguran cikgu dengan hati yang terbuka dan positif. Seterusnya keputusan yang tepat. Kita nak melakukan sesuatu kerja, nak buat keputusan, mesti buat dengan tepat. Boleh tanya pendapat guru dan ibu bapa ataupun rakan-rakan sebelum mengambil keputusan. Dan beretika dan berperaturan. Maksudnya ciri-ciri kepimpinan ini beretika dan berperaturan maksudnya kamu pengawas yang sentiasa mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kamu tak akan melakukan kesalahan yang ditegah oleh pihak sekolah. Di pihak sekolah ke peraturan dan etika dalam sebagai warga negara Malaysia ke, kita bila pemimpin ataupun pengawas yang beretika dan berperaturan akan sentiasa mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara ataupun sekolah kita. Okey, ni cikgu rasa slide last kot ni. Okey, sebagai pengawas, penampilan diri pun kena
jaga. Penampilan diri ni maksudnya apa? Macam mana kamu senyum? Senyum. Sebagai seorang pengawas kena sentiasa senyum. Bila kita senyum ni otot-otot muka kita ni akan tegang. Itu nampak kita awet muda, nampak kita sihat bila kita sentiasa tersenyum. Kerana senyuman merupakan permulaan pada semua persahabatan dan kemesraan. Bila orang tengok kita senyum je, orang tengok dia ni mudah mesra. Ni orang senang hati bila melihat kita. Cuba senyum. Jangan nak masam je. Senyum Bila kita senyum, orang nampak kita ni seorang pengawas ataupun seorang pemimpin yang mudah mesra dan senang untuk orang bersahabat dengan kita. Yang kedua, temuan mata apabila bercakap. Eye contact. Bila kita bercakap dengan orang lain, kita akan tengok mata dia. Bukannya kita bercakap, kita pandang kanan, kita pandang ke kiri, kita tak tengok mata. Hanya bila kita bercakap menggunakan eye contact, mata bertemu mata tu yang menunjukkan kita ni pengawas yang baik. Maksudnya kita bila bercakap, kita bagi fokus pada orang tu tengah bercakap. Okey? Seterusnya, suara yang menyenangkan. Suara yang menyenangkan ni macam mana? Jelas, bertenaga, fakta. Fakta ni maksudnya perkara yang betul je kita cakap. Kita tak cakap perkara yang mengarut. Okey? Emosi yang sesuai. Emosi yang sesuai ni macam mana? Kalau kawan kamu tengah sedih, kamu tunjuklah yang kamu ni ada sikap empati. Sikap belas kasihan, maksudnya tolong dengar apa yang kesedihan dia itu. Itu menunjukkan emosi yang sesuai. Bila gembira, macam mana watak kamu? Okey? Kemudian pakaian. Cikgu rasa semua pengawas yang dipilih ni semuanya kemas-kemas pakaian dia. Betul tak? Tak ada yang comot. Kemas, bersih, tak comot. Kalau pergi sekolah tu pakaiannya bergosok, lengkap. Itulah maksudnya penampilan diri yang kemas. Okey? Gaya berdiri. Gaya duduk. Kalau berdiri, berdiri tegak. Bukannya lemah longlai duduknya, berdirinya. Kalau duduk, bukannya melorot je. Kalau tengah Google Meet kan melorot je badan dia. Gaya berjalan. Gaya berjalan jangan seret-seret kasut. Berjalan betul-betul. Okey, itu semua yang cikgu senaraikan ni semuanya penampilan diri seorang pengawas. Okey? Bila semua sekali yang cikgu sebut tadi adalah ciri-ciri pemimpin ataupun pengawas yang diperlukan oleh Sekolah Kebangsaan Seri Kelana. Jadi cikgu harap kamu dapat mengambil sedikit sebanyak iktibar ataupun ilmu yang cikgu berkongsi tadi. Sebagai pemimpin, sentiasa tunjukkan contoh yang baik kepada murid-murid lain. Okey? Cikgu rasa cikgu tak buka persoalan sebab cikgu akan berhenti di sini untuk memberi laluan pula kepada slot disiplin yang seterusnya. Akhir kata, cikgu doakan kamu semua sentiasa sihat dari segi emosi, fizikal. Jangan duduk je dekat rumah tu, keluarlah ambil angin kan, jogging ke. Jangan sedih-sedih, kita tak boleh jumpa, kita doa banyak-banyak. Moga mudah-mudahan COVID ni cepat berlalu dan kita dapat bersemuka. Akhir kata, insya-Allah itu sahaja ilmu yang dapat cikgu kongsi bersama kamu. Moga memberi manfaat kepada kamu untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab di masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Yusjulaini atas perkongsian tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh guru konseling itu membantu kita lebih bersedia menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Seterusnya, majlis menjemput penceramah kita yang kedua yang akan berbicara mengenai disiplin. Sesungguhnya, pengawas dan disiplin tidak dapat dipisahkan. Dengan segala hormatnya,
Majlis mempersilakan Cikgu Rizwan bin Asraf untuk menyampaikan taklimatnya. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat malam. Okey, bila saya tengah bercakap ni, kalau tiba-tiba line teruk ke, suara bergema ke, mic tak jelas ke, awak onkan mic, awak cakap cakap cikgu, suara tak jelas awak cakap dia. Sebab takutnya saya cakap lama-lama suara tak jelas, satu benda pun awak tak dengar. Sebab bila online macam ni kita tak tahu ada gangguan-gangguan teknikal tu, kita tak perasan. Jadi ada masalah, awak onkan mic ke, awak chat kat bawah tu je bagi tahu. Okey, line sangkut-sangkut. Okey, saya cuba cakap bertenang-tenang, relax-relax untuk awak. Okey. Malam ni saya akan sampaikan tentang taklimat disiplin. So, saya nak awak duduk dulu, relax, luluskan badan, dan gosok mata awak, urut. Sebab awak pun kelas online pagi, kelas online 2 jam, 3 jam, nanti kelas kafar lagi menghadap online. Saya kesian sebenarnya tengok awak semua kena menghadap kelas online kan. Penat je lebih daripada penat pergi kelas biasa. Kan, awak pergi kelas hari-hari, walaupun sampai petang awak. Yelah tu cikgu. Cikgu tu yang marah ke kena bagi bengkel malam ni? Okey, tu tadi ada iklan sikit. Awak pergi sekolah penat tapi awak ada ruang untuk main dengan kawan-kawan, jumpa kawan-kawan. Jadi penat pun ada rasa seronok kan. Tapi bila kelas online ni dia agak stres sikit saya. Jadi saya tak nak awak stres-stres, nak awak relax, dengar, relax, sandar, dengar je. Okey, kita bercakap bila pengawas, benda paling dekat dikaitkan adalah disiplin. Yang hari-hari awak dengar pun, awak dengar besar cakap pun kena berdisiplin kan. Tapi saya nak tanya awak, disiplin tu apa? Apa dia disiplin? Apa maksud disiplin? Saya nak siapa-siapa jawab disiplin daripada pandangan awak. Daripada yang awak rasa, oh inilah maknanya disiplin. Okey, siapa nak cuba jawab? Awak jawab je daripada laras bahasa awak. Bahasa yang awak tahu kan, disiplin ni macam ni Okey, cuba saya nak seorang jawab. Tak boleh buat salah. Tak boleh buat salah. Okey, lagi? Cepat, tadi salam ke ramai-ramai. Okey, hormat menghormati lagi? Saya dengar tadi ada lagi. Hormat menghormati. Bertanggungjawab. Lagi? Okey, disiplin ni kita kaitkan dengan apa? Disiplin paling dekat kita kaitkan dengan apa? Peraturan. Tingkah laku seseorang. Adab, tingkah laku seseorang. Okey, cukup. Okey, offkan mic Okey, betul. Okey, sekarang saya akan bagi tahu disiplin tu apa? Apa dia maksud disiplin? Okey, disiplin ni ialah kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang ataupun peraturan. Maksudnya awak sebagai pengawas, sebagai murid, sebagai anak sanggup menghormati dan mematuhi undang-undang. Awak sanggup mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, disiplin ni dia ada dua. Sama ada dikenakan daripada luar ataupun kerelaan awak sendiri. Luar tu maksudnya awak datang sekolah. Dekat sekolah ada peraturan. Yang awak kena ikut, itu disiplin dari luar. Disiplin dalam diri awak yang paling mudah. Oi, aku besok kena bangun awal lah ni. Dah 5 hari aku bangun pukul 9. Besok aku nak cuba bangun pukul 8. Maksud dalam diri awak awak tetapkan satu peraturan. Okey, disiplin ada dua. Dari luar maksudnya peraturan luar yang suruh awak ikut, dan dari dalam awak yang awak sendiri tetapkan. Macam, oi aku dah lama sangat 5 jam aku main PUBG ni kan. Tak boleh ni. Aku kena stop. Okey, macam tu. Dia mudah. Okey, disiplin juga adalah kesanggupan seseorang bekerja atau buat sesuatu dengan tertib. Sanggup buat sesuatu dengan tertib. Tertib ni
bahasa mudah dia buat ikut aturan. Aturan mudah, awak datang sekolah, berkumpul, masuk kelas, 2 jam, 3 jam awak pergi rehat. Itu tertib yang betul. Dia bukannya tertib datang sekolah, pergi lepak kantin. Rehat dulu, mana dia datang sekolah rehat dulu? Tak ada. Datang sekolah, perhimpunan, naik kelas, kemudian berehat. Itu ikut tertib. Okey, disiplin juga adalah kesanggupan seseorang menghormati hak individu lain. Okey, menghormati hak individu lain. Okey, hak individu lain sebagai murid. Apa hak sebagai murid? Sebagai murid, dia berhak datang sekolah, menuntut ilmu, dia nak belajar. Kalau kawan awak bising, berlari-lari dalam kelas, dia dah ganggu hak orang lain untuk belajar. Kalau orang bising, dia tak boleh belajar. Itulah dia mengganggu hak orang lain untuk belajar. Okey, disiplin juga adalah kesanggupan seseorang mengamalkan tingkah laku baik dan tidak mengganggu orang lain. Juga sanggup berkhidmat kepada masyarakat. Okey, tapi kita kecilkan skop pengawas ni dalam kawasan sekolah, murid-murid lah. Kita tak cakap pasal masyarakat lah. Daripada kawan-kawan dan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi pula pada disiplin di peringkat sekolah. Okey, disiplin dekat peringkat sekolah adalah peraturan untuk murid bertujuan. Okey, disiplin ni adalah peraturan untuk semua murid bertujuan mengawal tingkah laku melalui hukuman atau ganjaran. Peraturan ni, disiplin adalah peraturan untuk semua murid. Semua murid, semua kaki tangan sekolah dengan tujuan mengawal tingkah laku sama ada dengan hukuman atau ganjaran. Okey, hukuman ni kita paling biasa dengar. Kau lambat, kau kena sebat. Kau tak siap kerja, kau duduk luar. Kan? Awak lambat datang sekolah, guru besar jaga kat dekat pagar, pegang rotan. Saya tak tolong lah. Kena libas lah awak. Okey, itu peraturan dan dia ada hukuman. Itu sikap negatif dia akan dapat hukuman. Sikap yang positif ada pula ganjaran. Kan? Bila awak buat baik akan dapat ganjaran. Macam mana ganjaran tu? Okey, ada cikgu yang bagi pujian. Bagus Amanina. Contohnya, baguslah Amanina. Itu pun ganjaran. Ada cikgu yang bagi ganjaran. Siapa yang kekal berperangai baik sebulan, nanti ada hadiah. Bulan ni dia pelajar terbaik, dapat sijil ke dapat hadiah kan. Ada juga, tapi yang sekarang ni kita ada SSDM. Maksudnya bila awak buat tingkah laku baik, cikgu buka phone, tekan-tekan online, secara online. So terus tingkah laku positif awak tu masuk dalam rekod awak dapat. So nanti hujung tahun ataupun bila dah habis PSR, kita print out sijil. Nampak, awak nak minta sekolah berasrama penuh pun, bagus ni kan, rekod awak baik, tingkah laku positif banyak. Jadi itu adalah perkara yang menguntungkan awak. Bila tingkah laku negatif, awak dapat hukuman. Hukuman bertujuan apa? Untuk mendisiplinkan awak, untuk mengawal tingkah laku yang negatif. Itu hukuman. Positif, tingkah laku positif dapat ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang lebih baik. So kalau hari ni awak buat perkara yang positif, dapat pujian. Esok buat lagi, dapat pujian lagi. Esok dapat mungkin dapat hadiah. Macam tu. Kalau hari ni tolong sikit, esok tolong lagi. Seronok lah. Buat baik, orang puji, orang sayang. So tolong orang, lagi ramai orang sayang. Okey. Kita pergi pula pada jenis-jenis disiplin. Okey, jenis disiplin ni saya pecah kepada 4. Cikgu, saya tak suka duduk asrama. Sama lah, saya pun tak suka. Sebab tu saya tak masuk sekolah asrama. Okey, itu tadi selingan kejap. Okey, kita pergi pula pada jenis disiplin. Kita bagi pada 4. Disiplin ni ada 4. Saya pecahkan pada 4.
Disiplin yang pertama, disiplin arahan guru. Dia mudah je, disiplin arahan guru. Disiplin arahan guru ni adalah peraturan yang cikgu tetapkan untuk mengawal murid. Kenapa kena kawal murid? Untuk memastikan kelas awak terkawal. Jadi semua orang berhak belajar. Berhak boleh belajar. Contoh peraturan paling mudah, jangan bising. Bila semua orang senyap, cikgu boleh mengajar dengan baik, murid-murid boleh dengar dan faham. Itulah kita cakap tentang disiplin arahan guru. Dia berkisar dalam kelas awak sahaja. Arahan guru apa? Diam, jangan lari, dah siap, duduk, jangan ganggu kawan. Itu semua adalah disiplin arahan guru. Bertujuan untuk memudahkan cikgu tu mengawal tingkah laku semua murid. Okey, disiplin ni dia semua tingkat. Selagi awak kelas tu awak kelas 4 teratai ke, 4 KWA ke, 4 KWA ada disiplin dia sendiri, 4 teratai ada peraturan dia semua. Ada peraturan yang cikgu awak dah tetapkan, jadi awak cuma perlu ikut. Nampak? Cikgu Julia kata duduk asrama bebas. Okey, seterusnya. Sama juga tadi, bila ada satu peraturan, dia untuk mengubah tingkah laku yang negatif. Tingkah laku negatif akan dapat hukuman. Tingkah laku positif akan dapat ganjaran. Okey, tak lain saya sangkut. Okey, seterusnya. Tadi pertama, disiplin arahan guru. Kedua, disiplin arahan kerja. Okey, disiplin arahan kerja. Apa dia disiplin arahan kerja ni? Okey, tadi cikgu tetapkan peraturan. Okey, disiplin arahan kerja pula, tugas yang diboleh oleh guru, cikgu bagi tugas atau bagi tugas untuk awak. Contoh awak ketua kelas. Okay, awak pengawas, awak ketua kelas kan. Contoh. Okay, apa tugas pengawas dalam kelas? Cikgu bagi tugas untuk membentuk kepimpinan awak. Okay, contohnya, cikgu tiba-tiba ada kecemasan. Okay, cikgu dapat call ada kecemasan, cikgu kena keluar uruskan. Saya nak pengawas tolong jaga kelas, pastikan pelajar tak merayau, tak buat bising. Okey, pengawas dapat arahan daripada guru. Itu arahan. Kenapa cikgu bagi arahan kepada awak? Untuk membentuk sikap kepimpinan. Untuk membentuk sikap kepimpinan. So awak pun, okey, cikgu tak ada. So aku yang dapat tanggungjawab untuk mengawal kelas. Kena pastikan kawan-kawan tenang, kawan-kawan jangan bising sehingga ganggu kelas sebelah. Kawan-kawan kau jangan lari. Kalau jatuh, susah. Kan? Cikgu bagi arahan. So awak rasa, okey, ini kerja aku. Aku kena pastikan kawan-kawan tak bising. Dia mudah aja. Itu disiplin arahan kerja. Untuk apa? Untuk memastikan, untuk membina ciri-ciri pemimpin dalam diri pengawas. Ini juga untuk menggalakkan diri awak menyelesaikan masalah. Masalah macam mana? Contoh, kawan awak lah, bising tak habis-habis. Dah cakap lah, diamlah. Wah, dia lagi suka kan. Bila awak cakap suruh diam, dia lagi menganjing kan, lagi menjerit-jerit. Macam mana awak nak menyelesaikan masalah tu? Pergi tumbuk ke? Oh, sorry. Macam mana nak menyelesaikan? Cikgu tak ada. Kalau ada cikgu, cikgu dia bising, senang kan. Sekarang, cikgu dah bagi tanggungjawab pada awak untuk jaga kelas. Macam mana ni? Budak dia dah lah bising. Nasihat tak nak dengar. Macam mana nak menyelesaikan masalah? Macam mana? Siapa boleh jawab? Cakap dengan dia elok-elok, suruh senyap. Tanpa jerit marah-marah. Lagi? Dia tak nak juga. Dah tulis nama, dah nasihat. Dia tak jalan juga. Lagi dia melompat-lompat lagi tinggi. Apa nak buat? Ni sekarang masalah. Apa dia? Bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu ni. Cikgu bagi tahu. Okey, betul. Paling senang.
Awak dah cuba nasihat tak nak, dah tulis nama tak nak, cakap baik-baik tak jalan, dia gelak-gelakkan awak. Awak pergi cikgu kelas sebelah. Cikgu tengok dia tu. Dari tadi tu bercakap tak habis-habis. Senang je. Kan? Tapi awak kena berfikir juga macam mana nak menyelesaikan masalah tu. Awak dah cuba. Okey, tugasan ni untuk membuat memupuk semangat pimpinan. Dah nasihat tak jalan, tulis nama tak jalan, dah marah 2-3 kali tak jalan. Okey. Okey, macam inilah aku kena bagi tahu cikgu kelas sebelah. Okey, bagi tahu. So cikgu datang masuk, bagi nasihat. Dia pun diam, settle masalah. Kan? Jadi awak berjaya menyelesaikan satu masalah dan awak berjaya membentuk ciri-ciri pemimpin dalam diri. Okey, seterusnya tadi disiplin, mula-mula disiplin arahan cikgu. Cikgu bagi arahan. Kedua, disiplin arahan kerja. Awak dapat tugas. Ketiga, disiplin arahan kumpulan. Okey. Diwujudkan antara ahli kumpulan bagi menyelesaikan tugasan atau masalah. Okey, disiplin arahan kumpulan ni antara ahli kumpulan bagi menyelesaikan tugasan atau masalah. Macam mana ni? Okey, saya bagi contoh. Okey, ini kita bagi contoh kalau bukan COVID bukan COVID. Okey, biasanya dekat gate, dekat pagar sekolah akan ada 3 orang. Okey, kat kantin. Kat kantin ada 4 orang atau 5 orang pengawas petugas kan. Dia dalam kumpulan awak. Okey, cikgu arahkan, okey cikgu dah bagi nama, okey 5 orang ni, okey awak 5 orang, awak ditugaskan jaga kantin. Jadi, disiplin arahan kumpulan tu berkisar, berputar, berpusing di kalangan awak 5 orang. Kan, di kalangan awak 5 orang je. So, awak 5 orang pergi dekat kantin. Apa masalahnya? Masalah budak bising, budak bertolak-tolak, budak tak nak beratur, dah beli makanan lari-lari, buang sampah sepah-sepah, itu masalah biasa dekat kantin. Jadi awak pun sesama awak bincang. Okey, kau jaga barisan, pastikan budak. Cikgu, saya tak dengar suara cikgu. Okey, yang lain dengar tak? Dengar. Okey, kalau dengar aku. Okey, saya dengar. Okey, offkan mic Okey, offkan mic Okey, saya cakap tadi apa? Okey. Disiplin arahan kumpulan ni, awak satu kumpulan ditugaskan untuk jaga kantin. Jadi kat kantin masalah yang biasa, budak bising, tak nak beratur, berlari, buang sampah merata-rata, tolak-tolak kawan. Itu yang biasa. Jadi awak pun 5 orang datang. 5 orang datang, awak tengok masalah apa yang ada. Okey, masalahnya kita tengok ni, diorang tak nak beratur. Okey, so engkau pergi. Engkau tolong pastikan orang beratur. Sampah pula banyak. Lepas tu, tak apa, aku settlekan sampah. Aku suruh diorang kutip sampah. Lepas tu, nampak pula budak lagi. Seorang lagi. Awak tadi pernah ada 5 orang kan? Seorang lagi. Manina, awak pergi sana. Pastikan diorang tak lari, tak bertolak-tolak. Nampak macam mana satu masalah awak tengok dan awak proses untuk selesaikan. Awak bahagikan tugas. Kan? Sebabnya apa? Sebab setiap orang tu ada bakat dia sendiri, ada kelebihan dia sendiri. Mungkin dia suara tak kuat tapi dia nampak garang, muka ganas kan. So budak tengok pun dia suruh beratur tu. Setiap orang ada kelebihan dia masing-masing. Jadi bila awak letakkan orang yang betul untuk tugasan yang betul, dia akan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Okey, ini tadi saya bercakap tentang disiplin arahan kumpulan. Okey, dia diguna untuk mengawal tingkah laku dan menambah interaksi antara ahli. Kawal tingkah laku tadi masalah murid. Apa masalah murid tadi? Dan menambahkan interaksi. Bila awak banyak berinteraksi dengan kawan-kawan awak, dengan kawan kumpulan awak, kan, jadi awak boleh menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, dengan lebih tepat, dengan lebih lancar masalah itu kita dapat selesaikan bila ada interaksi yang baik. Okey, ini juga dapat membimbing ahli yang lemah.
Okey, kita tak nafikan dalam satu pasukan, dalam satu badan, satu kumpulan, bukan semuanya hebat. Ada yang lemah. Yang lemah kita tak singkirkan, kita tak tinggalkan kat belakang, kita sama-sama bawa dia ke depan. Kan? Kita sama-sama bawa dia ke depan supaya dia jadi hebat, dia jadi kuat, dia jadi power macam orang lain. Kan, contoh kawan awak yang tu lah pemalu sangat. Pemalu, diam je kan. Suruh buat kerja, tak boleh lah. Kau nak suruh cakap dengan cikgu kan, engkau lah cakap. Dia tak ada keyakinan. Jadi bimbing kawan macam tu. Awak cakap, kau kalau nak cakap dengan cikgu, kau senang je. Kau ketuk pintu, kau bagi salam dulu. Tak pun kau berlatih dulu cakap kat luar. Macam cikgu, saya nak jumpa Muhammad Ali. Jadi awak bimbing kawan-kawan dalam badan pengawas yang rasa kurang keyakinan diri. Yang rasa takut-takut nak bercakap dengan Cikgu Rizwan. Macam tu. Kawan yang lemah ataupun kurang berbakat, kurang berani, kita bimbing dan kita bawa sama-sama untuk menguatkan lagi badan pengawas. Dia mudah je. Orang susah kita tolong, orang lemah kita bantu supaya dia sama hebat. Bila semua hebat, jadi kita akan dapat satu kumpulan, satu badan pengawas yang baik. Okey, tadi mula-mula disiplin arahan guru. Cikgu bagi arahan, awak buat. Kedua, disiplin arahan kerja. Cikgu bagi awak tanggungjawab untuk awak selesaikan. Ketiga, disiplin arahan kumpulan. Tugasan kumpulan. Macam mana awak menyelesaikan masalah dalam satu kumpulan. Awak berbincang, berinteraksi, tolong kawan-kawan yang lemah. Okey, akhir sekali, nombor 4. Disiplin arahan diri. Okey, disiplin arahan diri. Okey, disiplin arahan diri ni adalah keadaan yang membuat murid mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tanpa dikenakan hukuman atau diberikan ganjaran. Panjang saya ringkaskan balik. Okey. Disiplin tadi kita cakap disiplin tu adalah berkisar tentang peraturan. Peraturan untuk mengawal tingkah laku. Tingkah laku yang negatif, tingkah laku yang tak baik, kita bagi hukuman. Tingkah laku yang baik, kita bagi ganjaran. Okey, disiplin arahan diri ni adalah sampai satu tahap dia tak buat salah sebab dia takut. Macam ni? Dia tak buat salah dan dia buat baik pun tanpa mengharapkan ganjaran. Dia tak melanggar peraturan sebab dia dah tahu dah itu peraturan. So buat apa aku nak langgar? Kan contoh punting kelas. Buat apa aku nak punting? Aku boleh duduk dalam kelas belajar kan? Daripada aku punting aku tak dapat apa. Dah lah punting, kena lari-lari, kena menyuruk-nyuruk dalam ketakutan, rugi kot. Biar aku duduk dalam kelas, aku belajar. Okey, punting tu satu kesalahan. Tapi bila dah ada disiplin diri, dia tak perlu lagi untuk orang beritahu, punting tu salah. Tak payah, dia tahu punting tu salah. So, aku belajar lagi relax, lagi best, tak payah suruk-suruk. Dan dia buat baik, tak mengharapkan ganjaran. Dia jalan nampak sampah, dia terus kutip. Dia tak ada angkat sampah, kan? Dia tak ada angkat sampah. Cikgu, saya nampak sampah, saya buang. Ambil gambar, cikgu. Tak ada. Dia tak ada macam tu lah. Dia dah melekat lah. Peraturan atau disiplin tu, sikap-sikap positif tu dia dah melekat dalam diri dia. Dia tak perlu nak buat baik sebab ada orang tengok. Ada cikgu datang baru dia senyap. Senyap main tu. Cikgu tengok. Cikgu tak ada, dia bising tak. Disiplin arahan diri ni, dalam diri awak sendiri dah terbentuk disiplin tu tanpa ada orang nak ugut tanpa hukuman ataupun tanpa ganjaran. Jadi dia senang kata dia tak berlakon lah, tak hipokrit, tak cuba-cuba buat baik. Tak, dia memang dah jadi baik lah. Dia dah jadi baik lah. Secara automatik dia dah jadi baik. Okey, seterusnya disiplin arahan ini juga murid mematuhi peraturan dengan sukarela. Cikgu tak payah nak bebel-bebel, cikgu tak payah nak suruh dia diam, cikgu tak payah nak kata hantar kerja, tak payah. Dia datang,
Duduk kat atas buat perhimpunan, lebih-lebih dia cakap, hai, say hi kan. Dia pun keluarkan buku, dia baca. Dia tak payah tunggu cikgu kata, okey semua diam, keluarkan buku baca. Tak. Dia pun duduk, kau okey, kau sihat? Dia pun keluarkan buku baca. Nampak? Secara sukarela. Secara sukarela. Okey, disiplin arahan diri ni wujud atas kesedaran bahawa semua peraturan adalah untuk kebaikan diri. Sebab dia tahu semua peraturan yang cikgu buat, semua peraturan yang ada dalam buku peraturan sekolah, buku disiplin adalah untuk kebaikan semua. Kan, kenapa cikgu tak bagi berlari dekat koridor? Dia tahu kalau jatuh, kalau tergelincir, bahaya, boleh patah tangan, boleh koyak dahi, dia tahu. Jadi dia tak payah berlari pun sama, dia boleh turun dengan selamat. Kan? Itu yang kita cakap, wujud atas kesedaran bahawa peraturan adalah untuk kebaikan diri. Turun tangga, tak payah dia nak berebut-rebut, tak payah nak tolak-tolak. Sama je, semua orang akan sampai bawah. Jadi dia pun tahu, okey, turun tangga tak payah tolak-tolak, beratur. Sebab kalau bertolak-tolak, jatuh, tergolek. Lagi susah. Jadi dia pun tahu peraturan tu untuk mengelakkan kemalangan. Peraturan tu untuk biar semua orang selesa dalam kelas. Tak ada terlalu bising kan. Peraturan tu tak boleh pergi tandas sama ramai untuk elakkan bersesak-sesak dalam tandas. Untuk elakkan budak punting. Peraturan tu semua dia tahu. Peraturan tu untuk kebaikan. Jadi aku tak payah kisah pun. Tak payah nak cuba-cuba fikir untuk melanggar peraturan. Sebab peraturan tu dibuat untuk kebaikan semua. Okey, dia ni wujud secara tidak sedar. Bila hari-hari awak buat, macam contohlah, saya bagi paling senang contoh solat. Awal-awal nak suruh solat, nak kena ingatkan, mak ayah awak ingatkan hari-hari solat. Bang, dah pukul 1, dah pukul 3.30 dah, kau main PUBG tadi tak solat zuhur lagi. Bang, dah pukul 7.30 dah, kau main bola, tak balik lagi. Okay. Bila hari-hari diingatkan dan awak pun tahu 7.30 maghrib, pukul 1.30 lepas makan solat. Bila dah hari-hari awak buat benda sama, secara tidak sedar, dia dah meresap. Awak pun, bangun tidur solat subuh, lepas tu sarapan. Lepas makan, tengok TV kejap. Azan zuhur, terus solat. Lepas tu pergi main. So, mak ayah awak pun dia dah tak hari-hari bising lah. Hari-hari dia tak bising lah. Dulu je mula-mula bising. Tapi bila dah 5 bulan, 6 bulan, hari-hari awak buat benda yang sama, peraturan yang sama secara tidak sedar, dia melekat dalam diri awak, dalam jiwa awak. Macam tu. Dia secara tidak sedar, awak dah ikut lah. Seterusnya dipupuk melalui latihan dan bimbingan. Latihan dan bimbingan ni macam mana? Macam awak ingatkan murid-murid lain suruh beratur, suruh diam, jangan bising, jangan punting, jangan merayau pergi tandas. Hari-hari awak ingatkan. Macam cikgu ingatkan awak hari-hari tentang peraturan, apa kena buat. Awak ingatkan kawan-kawan apa kena buat, awak buat. Mungkin 2 bulan, mungkin dia tak ingat. 3 bulan, mungkin dia tak ingat. Mungkin setahun baru dia ingat. Lain orang, lain penerimaan dia. Ada orang cepat ikut, ada orang lambat ikut. Yang penting awak kena sentiasa ingatkan kawan-kawan awak. Saya ulang sikit. Saya rumuskan sikit. So, disiplin ni kita bagi pada 4. Disiplin arahan guru, yang cikgu bagi arahan. Disiplin arahan kerja, maksudnya tugasan awak. Disiplin arahan kumpulan, tugasan secara kumpulan. Dan akhir sekali, disiplin arahan diri. Disiplin arahan diri ni lebih kepada dari dalam. Secara tak sedar, awak dah buat benda baik, dia dah jadi amalan. Perkara baik tu dah jadi amalan pada diri awak. Saya rasa saya boleh tutup lah slot saya untuk bagi laluan pada slot seterusnya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Boleh open mic, kita bagi laluan pada sama-sama. Kita bagi laluan pada Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Ridwan. Semoga apa yang disampaikan oleh Cikgu Ridwan sebentar tadi dapat dijadikan panduan kepada semua
pengawas sekolah dalam membentuk disiplin yang tinggi. Okey, tidak lengkap rasanya program pada malam ini tanpa membincangkan topik kita yang terakhir. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mengalu-alukan Cikgu Haryati binti Awang bagi menyampaikan slot terakhir kita yang bertajuk cabaran pengawas. Silakan Cikgu Haryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Cikgu Amir Fikri bin Isnin, Guru Besar SK Sri Kelana, barisan pentadbir, guru-guru serta barisan pengawas yang kita raikan pada malam ini. Baik, insyaAllah pada malam ini Cikgu ingin menyampaikan tajuk cabaran pengawas dan pemimpin ya. Kita sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Jadi Cikgu rasa Cikgu tak perlu ambil masa yang lama sebab lebih kuranglah dengan yang Cikgu Ridwan, Cikgu Yus perkatakan tadi. Cuma Cikgu mohon kepada semua tolong fokus ya, sebab ini adalah cabaran yang kamu hadapi ketika mana kamu berada di SK Sri Kelana sebagai seorang pengawas atau pemimpin. Baik, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Cikgu harap, sebenarnya Cikgu harap Cikgu punya internet ni okey lah malam ni sebab selalu malam Cikgu punya internet tak berapa jelas ya. Okey. Isu cabaran halangan pengawas. Kamu sebagai pengawas ada halangan dia, ada cabaran dia ya, yang kamu hadapi setiap hari. Jadi sepanjang kamu tugas kita kena tengoklah apakah cabaran-cabarannya dan bagaimana cara mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Pertamanya kalau kita tengok kat sini, malu tegur pengawas sesama pengawas atau pengawas lebih senior. Senior tu apa maksud senior? Senior tu pengawas yang lama lah ya, pengawas yang lama. Jadi mungkin adik-adik tahun 3, pengawas tahun 4 yang baru ataupun pengawas tahun 5 yang baru dilantik. Segan nak tegur pengawas sesama pengawas ataupun pengawas yang lama. Ya, sedangkan kita boleh berkongsi bagaimana cara nak melaksanakan tugas kita sebagai seorang pengawas. Okey, seterusnya. Pengawas ini ego dan sombong. Ini sebenarnya cabaran lah. Mungkin ada, mungkin kita tak perasan ya. Kita ni seorang pengawas yang lama. Kita ni ego, kita ni sombong dengan adik-adik pengawas yang baru. Ya, adik pengawas yang tahun 4 contohnya, Assalamualaikum abang, Assalamualaikum kakak. Contohlah dia beri salam. Tapi kita kadang-kadang tengok pun tak, betul tak? Jadi harap cikgu agar semua senior ke tak senior ke ya, yang bernama pengawas, buang sifat ego kita. Jangan kita tunjukkan sombong kita kepada terutamanya sama-sama pengawas, adik-adik ya, ataupun yang bukan pengawas pun kita jangan tunjuk sikap sombong kita. Okey, yang seterusnya. Kurang waktu berkawan. Kenapa kita kata kurang waktu berkawan? Sebab kita rasa kita ni sibuk dengan tugas. Ya, kita pengawas, kita rasa sibuknya kita ni sekejap lagi nak keluar ni nak jaga rehat lah, sekejap lagi nak bertugas lah. Jadi kita rasa kurang waktu kita nak berkawan dengan rakan-rakan kita yang lain, terutamanya kalau yang dia tu bukan pengawas. Kita rasa dia bukan pengawas, tak ada masa nak berkawan dengan dia. Jadi sebenarnya kita kena pandailah, pandai berkawan, ya, bukanlah kena sentiasa berkawan, bersembang sentiasa ya. Jadi saya harap tidak ada berlaku perkara begini. Okey, pencapaian akademik sederhana. Di kalangan kita memang ada mungkin pencapaian akademik yang sederhana. Jadi cikgu harap semua sekali, terutamanya PDPR sekarang ni, kita rebut peluang. Yang masa inilah untuk kita tunjukkan ya, kita sentiasa ya masuk kelas. Kita tahu kita sederhana, maka kita kena berusahalah supaya kita tidak ketinggalan dalam pelajaran. Tunjukkan diri agar nama yang list tu siapa yang hadir, siapa yang hantar kerja, dialah pelajar pengawas di kalangan pengawas ya. Jadi kita tengok seterusnya. Kurang kerjasama antara pengawas. Ni sebenarnya lebih kepada waktu kita bersemuka lah.
waktu kita berada di sekolah. Mungkin di kalangan kita, ya, ada yang rasa dia tu lebih bagus bertugas. Jadi dia bila dia rasa dia bagus, dia lah kurang kerjasama dengan pengawas, dia nak pergi dululah, dia nak ke hadapan, dia lebih nak menonjol. Jadi dia tidak membantu antara satu sama lain. Sedangkan kita terutamanya senior ni kena membimbing adik-adik yang baru. Ya, bagaimana nak melaksanakan tugas, ya. Jadi cikgu harap lepas ni tak adalah lagi kurang kerjasama ni. Ya, begitu juga dengan pelajar-pelajar yang lain yang bukan pengawas. Kita mestilah beri kerjasama. Kalau andai kata dia tanya kita, kita jawab. Ya, jadi cikgu harap perkara ni tidak berlaku. Baik, kita tengok seterusnya. Selain itu cabaran pengawas, ya, sukar berkomunikasi. Sebab apa? Sebab ada pengawas yang pendiam, senyap, malu nak bertanya, malu nak bercakap, malu nak memberi arahan ataupun malu nak menegur sekiranya ada murid yang melakukan kesalahan. Ya, jadi perkara ini patutnya kita buang ke tepi. Ya, dah jadi pengawas, kita kena cuba untuk kita bagaimana kita nak menegur pelajar-pelajar yang kita rasa dia melakukan kesalahan, ya. Baik, seterusnya pengawas lelaki malu berkomunikasi dengan pengawas perempuan. Ya, tak sepatutnya kita, sebabnya kita di sekolah kita bertugas kan. Bila kita bertugas, sepatutnya kita bekerjasama. Tak kira lah lelaki ataupun perempuan, cuma kita adalah batas-batasnya, ya. Okey, sukar ataupun tidak tahu memberi pendapat. Ya, mungkin ada pelajar lain dia bertanya kepada pengawas, boleh tak nak tanya pendapat ni, ini. Maka kita senyap. Kita tak tahu nak beri pendapat. Sedangkan kita ni dilantik sebagai pengawas. Ada yang saya rasa sebelum ni pengawas di kalangan kamu ni, ya, dilantik melalui apa? Melalui kita pernah buat interview, ya, sebelum ni. Mungkin yang terkini ni kita tak buat interview lah. Ya, jadi kita tengok pengawas tersebut memberi pendapat. Kalau buat kesalahan ni, apa pendapat kamu? Bagaimana nak mengatasinya? Ya. Dan kalau kita tengok yang ke-11 ni, ada pelajar pengawas tidak ikhlas. Dia hanya target nak dapat CJ je, membuat sesuatu, ya, perkara tu sebab nak CJ semata-mata, dia tidak ikhlas, ya. Kemudian bertugas sambil lewa, contohnya di kantin ataupun di tangga sambil lewa. Dia duduk dekat tangga tu, mungkin dia bersembang kosong dengan kawan-kawan dia sesama pengawas. Ya, jadi yang ini patut kita dah buang ke tepi. Okey, selain itu tugas pengawas membebankan. Dia rasa pengawas ni beban bagi dia. Adakah kamu rasa pengawas ni beban, satu bebanan? Ya? Kalau Milly lah rasa adakah pengawas ini satu bebanan kepada Milly? Tak, Milly digiling kepala, ya. Maksudnya pengawas ni sebenarnya jadi pengawas ni kalau kita jalankan tanggungjawab kita akan rasa seronok. Betul tak? Baik. Kemudian yang ke-15, takut bertugas kat blok tingkatan tinggi. Okey, contohnya dekat tingkat 4 ada pengawas yang ditugaskan, ya, di tingkat 4 mengawasi dekat kawasan tersebut, ya, dekat tahun 3, dekat tahun 4, ya, dia kena bertugas di tempat tersebut. Dia takut apa? Sebab semua murid turun, contohnya murid turun rehat, dia takut dia dipersalahkan kalau hilang barang. Jadi perkara ini patut kita tolak ke tepi dan cikgu harap, ya, kita bertugas dalam kumpulan. Bila dalam satu kumpulan, kita kena sama-sama, ya, memberanikan diri, ya, mencuburi kita punya bidang tugas kita. Kita kena tahu bidang tugas kita itu bagaimana cara nak laksanakannya. Ya, okey, seterusnya. Selain itu, kalau kita tengok pengawas sendiri langgar peraturan. Betul tak? Ada tak pernah tengok pengawas langgar peraturan? Mungkin ada setengah daripada kita duduk dalam kelas, tiba-tiba kita tengok kawan kita bergaduh. Ataupun duduk dalam kelas, contohnya kelas tu ramai pengawas. Kelas ramai pengawas ni contohnya 4 teratai, 5 teratai, 6 teratai, mungkin ramai pengawas. Tiba-tiba kita tengok bila cikgu mungkin lewat sikit sampai dah berlaku pergaduhan ataupun berebut nak bertugas, nak jaga, nak mengawasi kelas, duduk pula dekat depan nak tulis nama. Ketua kelas ada, dia pula sungguh-sungguh lebih, boleh kita bantu ketua kelas tetapi nampak dia lebih menonjol, ya. Jadi dia sendiri yang sesama sendiri bergaduh lalasnya. Seterusnya pengawas tidak hadir bertugas. Cikgu dah
beri tugasan, betul tak? Cikgu dah beri tugasan untuk melaksanakan tugas dan cikgu pun dah tampal contohnya jadual tugas. Tetapi apa yang berlaku, ya, pengawas kalau cikgu Raun mungkin tidak ada di tempat yang ditugaskan, ya. Kemudian pengawas tidak ikut arahan guru, tidak ikut arahan, ya. Kemudian cikgu kata, okey pengawas, hari ni kita akan berkumpul di sini-sini, maka lepas tu mungkin ada yang setengahnya terpaksa cikgu ulang sekali lagi, buat lagi pengumuman, announcementnya supaya mereka turun. Ada yang mungkin tidak alert dengan apa yang cikgu dah maklumkan. Okey, seterusnya pengawas junior tidak hormat senior. Seperti tadilah, junior tu apa? Contohnya tadilah pengawas-pengawas yang baru jadi pengawas, yang dia tidak hormat kepada pengawas-pengawas yang dah lama ni. Ya, contohnya adik-adik yang tahun 4 selisih dengan abang tahun 5, tahun 6. Mungkin bersentuh bahu tetapi tak tegur sesama sendiri, ya. Jadi yang ni patut kita elakkan. Kemudian sikap kurang hormat sesama sendiri pun ada juga, ya. Sama-sama pengawas tidak hormat, ya. Jadi bila masa kita nak berbincang, bila masa kita nak bekerjasama dalam satu pasukan, ya. Baik, seterusnya ada mungkin di kalangan kita ni pengawas yang pandai sebaran. Tahu pandai sebaran? Nak marah, asyik nak marah je. Ya? Kalau tengok je kawan kita tegur kita, contohnya dia bukan pengawas, dia tegur kita, kita terus je nak marah. Kemudian sikap agresi pelajar lain, contohnya dia tegur kita, engkau kan pengawas. Kenapa kau? Jadi bila dia tegur kita, kita cepat nak marah. Kita terus yang marah kat dia. Kemudian dia ugut atau dia lawan pelajar lain. Apa yang perlu kita buat? Kalau ada pelajar lain yang lawan kita cakap ataupun dia ugut kita. Mungkin ada di kalangan pengawas yang lama ada cadangan. Ya, ada tak cadangan? Kalau ada pelajar lain, ya, dia lawan apa yang kita cakap. Seorang pengawas ni kat sini. Mungkin ada pengawas yang lama nak memberi cadangan. Apa yang patut kita lakukan sekiranya ada pelajar lain, ya, yang tegur kita, yang melawan cakap kita, ada tak? Tak ada? Laporkan kepada cikgu. Mungkin ada. Ya, saya cakap baik-baik. Ya, memang kalau kita nak tegur, kita sebagai seorang pengawas, kalau kita nak tegur, kita pun tidak boleh cakap dengan keadaan nada yang tinggi. Ya, dengan tengking-tengking je. Maka kita kena pertama tadi milih cakap baik-baik. Tegur, beri nasihat kat dia, betul tak? Kemudian mungkin dia tak dengar nasihat kita kata kita tulis nama dia. Mungkin dia pun okey. Baik, masih dengar suara cikgu? Sebab tadi macam nak putus. Dengar. Dengar, ya? Dengar. Ya. Okey, dengar. Baik, seterusnya kita tengok nombor 24 ni tidak adil atau pilih kasih dalam tindakan. Contoh tadi macam Cikgu Ridwan pun dah sebut tadi. Pilih kasih. Contohlah dalam kelas 5 teratai lah contoh, ya. Okey, 5 teratai ramai pengawas dekat dalam 5 teratai. Contoh Mika lah, ya. Dia kata dia bertugas hari tu di kantin. Tiba-tiba kawan dia ni memotong barisan. Tapi sebab kawan dia pilih kasih, maka dia tidak berlaku adil, dia tak adil. Okay, tak apa, jalan dulu tak apa. Boleh ke tidak? Sebenarnya tak boleh, betul tak? Perkara ini tidak sepatutnya berlaku sebab walaupun dia kawan kita, ya, maka disiplin tetap disiplin, peraturan tetaplah peraturan. Tidak dibenarkan, ya, pelajar lain atau kawan kita melanggar peraturan. Barulah keadaan sekolah kita aman, tenang, ya. Okey, seterusnya. Sikit lagi, ya, cikgu. Okey, seterusnya pengawas yang suka mengampu. Tadi Cikgu Yusjulaini sebut kadang-kadang dia ada pernah jumpa, saya pernah seorang pengawas ni selalu suka jumpa saya.
Okay, tak apa, dia jumpa bagus sebab dia cerita masalah cikgu, kawan saya ni cikgu ni selalu dia bercerita sebab dia tak tahu nak selesai bagaimana. Ya. Okey, boleh dia menyatakan apa yang kawan dia buat kesalahan tu, dia cerita kat kita, dia cerita kat cikgu dan cikgu mungkin akan ambil tindakan, ya. Jadi selalu sangat yang tak sepatutnya cerita pun cerita juga. Jadi nampak sangat macam mengampu-ngampu, ya. Macam dia ni suka sangat berdamping dengan cikgu, duduk menyending-nyending, ya. Jadi yang mana yang rasa kita boleh selesaikan, kita selesaikanlah, ya. Okey, kemudian tidak sampai hati bertegas pada kawan sendiri tadilah, ya. Tak sampai hati, nak marah serba salah. Kawan buat salah tapi nak marah serba salah. Contoh kawan depan mata buang sampah, ya. Nak tegur, takut kan kawan marah kan. Ya. Jadi tindakan kita biarlah kita melaksanakan tugas dalam keadaan yang tegas, ya. Kemudian tugas tidak jelas, ya, dan tidak dihargai. Mungkin ada setengah pengawas, cikgu tahu dia memang buat betul-betul, ya, melaksanakan tugas dia bersungguh-sungguh tapi tidak dihargai langsung, ya. Mungkin ada setengah kawan dia sesama dalam kumpulan pengawas, ya, pengawas sesama pengawas, cikgu beri dalam kelompok kumpulan bertugas, ya. Dia bertugas tapi kawan dia tidak menghargai dia, ya. Sama-sama bertugas tetapi tinggalkan dia, kata selalu kawan dia ni ditinggalkan, ya. Jadi yang inilah yang tak elok, sepatutnya kita bekerja sama dalam satu kumpulan. Okey, bimbang apa orang lain kata, ya. Dia nak bertugas takutnya orang lain kata apa kat dia. Boleh tak saya nak pergilah ni, nak pergi tegur lah. Tapi nanti orang lain cakap apa pula kat saya. Jadi kita banyak berfikir-fikir. Ya, dalam fikiran kita tu banyak berfikir-fikir yang negatif mungkin dulu, ya. Jadi kita patut berfikiran positif terlebih dahulu. Okey, seterusnya takut hilang rakan. Yang tadi, ya, kita tidak adil. Kita tegur, contoh kita cakap, Evelyn, ni salah ni Evelyn. Contohlah, ya. Tapi kalau tegur kan Evelyn sekarang dia tak nak kawan dah dengan saya. Jadi kita takut hilang rakan. Yang ni tak boleh. Sepatutnya kita boleh menegur dia tapi dengan cara yang berhikmah. Ya, cara yang terbaik, cara yang baik. Ya. Okey, kemudian seterusnya kurang masa bergaul dengan rakan sekelas, ya. Maksudnya tadi contohlah, kita mungkin kalau rehat pengawas di awal 5 minit, ya, kita pun cepat-cepat bergegas. Sebab apa kita nak rehat awal? Sebab kita nak bertugas selepas tu, betul tak? Jadi bila masa kita keluar tu dah kita dengan pengawas, ya, kita bertugas pula. Jadi kita kata tak adalah masa nak sembang-sembang lebih-lebih dengan kawan kita. Jadi kita macam tadilah cikgu kata curi-curi masa. Mungkin ketika belajar pun kita boleh bergaul dengan rakan sekelas kita. Okey, kemudian dipengaruhi rakan yang langgar aturan, ya. Yang langgar aturan, rakan yang langgar aturan mempengaruhi kita. Tak apa, saya biasa macam ni. Kita pula yang dinasihatkan oleh orang yang langgar aturan. Okey, ya. Jadi sekarang kita sambung lagi. Okey. Cikgu sikit lagi, ya. Okey, kemudian kita ni sebenarnya ada lagi cabaran lain, iaitu kita sering disindir, dikritik, ya, daripada kawan-kawan kita yang lain. Mungkin di kalangan sesama kita pengawas, ada kawan, boleh ke kau ni, boleh ke? Jadi kawan kita yang selalu cakap macam tu, ya. Jadi kita tak semangat bila kawan kita sebut macam tu, betul tak? Kalau kita kata, saya nak masuklah pertandingan bersajak, saya nak masuklah pertandingan bercerita, tapi kawan kita selalu, boleh ke? Jadi semangat kita sebagai seorang pengawas tu dah menurun, dah kurang. Jadi kita ni sebagai seorang pengawas sepatutnya kita dapat tonjolkan diri yang lebih baik daripada yang lain. Kemudian kita dibenci, dicemberui oleh orang lain, ya, sebab kita ni pengawas. Yang mungkin ada pelajar yang benci sebab apa? Yang tak suka kat kita sebab yang kita selalu tegur orang, betul tak? Kita selalu tegur kepada kawan-kawan kita yang buat kesalahan. Jadi ada yang dia tak sukalah pada kita, yang dibenci, yang dia rasa kita ni glamour, ya, maka dia cemburu pada kita. Okey, seterusnya mungkin di kalangan kita ni tak popular. Kita rasa kita nak jadi pengawas ni nak jadi popular, betul tak? Nak jadi popular ke? Tidak, ya. Sebenarnya tak popular pun tak apa. Yang pentingnya kita, ya, menunjukkan diri kita sering melakukan tugas, ya.
melakukan tanggungjawab dengan betul ya. Okey, ada yang kata jadi pengawas ni terpaksa datang awal. Jangan kita kata terpaksa. Memang kita dah diberi amanah untuk bertugas, contohnya pagi, mungkin yang jaga pagar dan sebagainya ya. Jadi kita memang kena datang awal. Okey, seterusnya tertekan dengan kerana pelajar lain. Contoh tadi pelajar mana? Pelajar yang mungkin bukan pengawas ke ya. Dia macam-macam PM perangai, betul tak? Ada kawan dalam kelas kita tu macam-macam perangai dia, jadi kita nak tegur tu kita rasa macam tertekan ya. Sebab dia kalau kita tegur mesti dia marah kat kita. Ya. Seterusnya kurang yakin dengan kebolehan sendiri. Contoh cikgu kata hari Isnin ni cikgu minta Ahmad Rifki lah jadi pengacara. Contoh ataupun Ahmad Rifki lah baca doa. Cikgu saya takut lah, saya gementar kat depan orang ramai. Sedangkan kita ni pengawas, kita kena beranikan diri ya, ceburkan diri ya. Masa inilah kita nak tonjol bakat kita, nak memberanikan diri kita, betul tak? Okey, yang seterusnya. Sikit lagi. Diganggu pelajar yang nakal ya. Macam tadilah saya sebutnya mungkin ada dalam kelas kita atau mana-mana kelas yang nakal. Okey, seterusnya. Ni last slide yang akhir, dibuli pelajar lain. Kita pengawas kena buli. Betul tak? Ada tak pengawas yang kena buli kat sini? Mungkin ada yang jenis senyap, pengawas tu diam. Mungkin ada pengawas tu dia jenis pendiam, malu nak bersuara. Mungkin dia sering dibuli oleh pelajar lain yang mungkin aktif ya. Okey, seterusnya bimbang keselamatan diri. Ya, kalau dia tegur tadi dia bimbang lah, takutlah nanti pelajar tu marah kat dia, pelajar tu buat sesuatu kat dia ya. Kemudian dia takut dimarahi guru untuk keluar bertugas. Contohnya, ya, dia kena keluar awal, ya, nak bertugas. Tapi dia takut cikgu dalam kelas dia tu cakap tak dibenarkan keluar. Jadi dia takut. Sekurang-kurangnya dia minta dulu kebenaran, cikgu boleh tak saya keluar, saya nak menjalankan tugas, saya kena keluar awal 5 minit. Saya kena beranilah ya. Okey, sering kita tahu atau dia tegur. Bila dia tegur kawan dia buat kesalahan, ada pelajar yang suka ejek dia, mungkin ikut dia cakap ke jadi yang ni elok ni kan. Jadi ini cabaran kita lah sebagai seorang pengawas. Kemudian kita rasa boring lah dengan tugas yang sama. Yang tak sepatutnya lah kita rasa boring. Sebabnya kita pengawas, kita patut asah kita punya bakat, kita punya tanggungjawab kita kena laksanakan ya. Kemudian kita sukar buat keputusan. Dah kalau misalnya ada sesuatu kesalahan, apa yang patut kita selesaikan, bagaimana nak selesaikan. Patutnya kita kena tahulah nak buat keputusan tu bagaimana ya. Okey, saya rasa ni saja kot. Ada lagi ke Cikgu Sam? 46 ya. Kita berakhir di sini dan tahniah kepada semua pengawas yang hadir pada malam ini, dan kamu sebenarnya bertuah dan beruntung kerana kamu semua Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Tahniah dan syabas kerana telah berjaya mengikuti kursus dengan jayanya daripada unit disiplin dan pengawas. Ya, saya rasa itu saja daripada saya. Ya. Saya harap semua yang telah disampaikan ya masuk dalam telinga, simpan, ingat, boleh diamalkan ketika nanti kita berada di sekolah ataupun di semasa PDPR pun sebenarnya kita boleh menunjukkan sikap kita sebagai seorang pengawas yang nampak kepimpinan itu ya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diserahkan kembali kepada Cikgu Nabila. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Haryati. Begitulah kronologi cabaran pengawas yang biasa pengawas-pengawas sekolah hadapi. Semoga perkongsian Cikgu Haryati itu tadi dapat membantu pemimpin kita dalam menangani cabaran sebagai seorang pengawas. Akhirnya slot ketiga itu tadi, maka berakhirlah program khusus kepimpinan pengawas tahun 2021. Semoga program ini dapat membantu keyakinan dan keterampilan diri sebagai pemimpin dengan melaksanakan tugas mengikut arahan yang telah ditetapkan. Seterusnya, sebagai satu persediaan sebagai pemimpin hebat pada masa akan datang. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua, terutama barisan pentadbir sekolah dan penceramah-penceramah jemputan.
yang terlibat dalam menjayakan program pada malam ini. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih semua. Selamat malam.